أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. أما بعد. Akhwatul iman, ikhwan akhwat rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Ta'ala masih lagi memberikan kita ini ruang dan peluang untuk kita bersama-sama memperteguhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala masih lagi memberikan kita kekuatan untuk kita ini bersama-sama dengan orang-orang yang soleh, beramal soleh, membuat kebajikan pada diri kita, supaya pada akhirnya kita mendapat keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadinya kita ada masa setengah jam lagi rupanya. Ya Allah, saya pun tak perasan tuan-tuan tak. Itulah parking kereta jauh sangat. Tak, gitulah. Saya jadi mengoh juga jalan ke sini dah. Tak apalah tuan-tuan tak. Tengoklah badan ke mana pula. Tak. Ke besar ke comel, tak tahulah mana satu tak. Baik, teringatkan dalam satu kisah Abdullah bin Amr bin Aus. Ini hadis tuan-tuan tak, tetapi dikisahkan, diceritakan. Abdullah bin Amr bin Aus, yang mana suatu ketika dia bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Sehabisnya, seusai solat, mereka pun mengadakan sesi bagi macam inilah. Tak, memberikan. Rasulullah menyatakan kepada sahabat-sahabat bahawa akan datang sebentar lagi seorang ahlul jannah. Tuan-tuan tak, ahli syurga tuan-tuan. Tak. Bila mana di antara kalangan-kalangan yang ada di situ adalah termasuk Abdullah bin Amr bin As. Dia tengok, siapa pula ni yang Rasulullah maksudkan ahlul jannah. Sedangkan Abdullah bin Amr bin As adalah seorang yang digelarkan ahlul abid. Kuat ibadah. Tak. Maknanya dia ni, yang mana kita perhatikan, itulah riwayat hidup sahabat salafus salih, yang mana mereka ini mengejar-ngejar untuk mencari jalan-jalan kebajikan, jalan-jalan beramal. Dengki tuan-tuan tak?
Kalau ada seorang sahabat yang mana digelarkan demikian, mereka nak tahu pasal apa dapat gitu. Kita pun kena buat gitu kan. Mana kita tengok ada orang baik-baik, kita dengki pada dia, tengok apa yang benda yang dia buat selalu. Tuan-tuan kena ikut tuan-tuan. Ini yang kita cakap, kita berada di dalam lingkungan orang-orang yang baik. Tak kena tuan-tuan. Dalam kita tengok fitnah akhir zaman ni besar-besar, dia ni fitnah ni datang kepada semua golongan, tak kira bangsa, tak kira pangkat, tak kira harta. Tak? Apa dia? Ustaz kena juga tempias fitnah dia. Ada. Ulama kena juga tempias fitnah dia. Ada tuan-tuan. Jadi kita ni awam-awam, kita ni orang-orang awam ni kena macam tu jugalah. Yang mana kita kena ada siap menyiapkan diri dengan benteng-benteng supaya tidak termakan fitnah. Kita kenalah bersama dengan orang-orang yang soleh. Yang mana Abdullah bin Amr bin As dia perhatikan. Dia tengok kawan ni tadi, kemudian dia pun berhajat untuk melihat apakah amalan yang dilakukan oleh kawan ni tadi. Dia pun pergi ke rumah dia, tuan-tuan. Dia kata apa? Aku nak bermalam pada rumahmu 3 hari. Tuan-tuan, kita ni malam rumah 3 hari tak apa lah. Jangan lebih, tuan-tuan. Lebih, tuan-tuan, nak tengok macam mana simptom-simptom orang suruh kita balik, dia bagi selipar itu keluar. Tuan-tuan perasan tak? Dia ambil kasut tuan-tuan, dia letak kat luar, lepas tu menghadap keluar. Tu pandai-pandai lah. Tak payah dia cerita tak. Ataupun dia kata, aku dah nak keluar dah ni. Jadinya tuan-tuan faham-faham ni tak? Kita janganlah nak tu 3 hari tu dah cukup dah tuan-tuan tak? Yang mana dia kata dia nak bermalam 3 hari tak? 3 hari 2 malam lah gitu tak? Yang mana dia nak lihat apakah amalan orang ni tadi. Habis je tuan-tuan, hari pertama Abdullah bin Amr bin As dia berpuasa tak? Dia berpuasa tuan-tuan. Dia tengok yang sahabat tadi tak puasa pula dia ni. Apa pula amalan dia ni? Tak puasa tak? Kawan tadi terkedek-kedek bawa KFC tuan-tuan. Tuan-tuan, bukan KFC tuan-tuan. Tak, saja je saya tambah KFC. Tak. Dia bawanya makanan, kemudian dia bagi kepada Abdullah bin Amr bin As. Dia kata, tak. Aku berpuasa. Allah puasa pula. Tak apalah. Dia pun simpan makanan tu balik. Malamnya pula, dia tengok pula. Kawan ni yang Abdullah bin Amr bin As diintai-intai. Tengok apakah amalan dia. Malam tak ada juga amalan dia. Tak. Dia mendirikan malam. Abdullah bin Amr bin As, dia buat ibadah malam. Macam tuan-tuan kat sini saya tengok, semua muka-muka tengok ibadah malam kuat ni. Tak? Gitulah tak. Lepas tu dia kata apa? Dia tengok pula, dia tengok sahabat tadi tak buat, kawan tadi tak buat. Tak, dia tidur tuan-tuan. Maka dibolehkan tidur di dalam kuliah. Tak ada masalah. Tuan-tuan nak tidur pun tak ada masalah. Tak. Gitulah. Tak. Dia dah tengok gitu tak. Dia tengok pula parah ni. Dia tengok besok pagi dia tengok juga. Alah, sama juga. Sama tak puasa. Tak puasa. Malam tak ada buat ibadah malam. Hari yang ketiga dia kata dia nak balik bergegas dah. Tak, dia kata apa macam nilah. Aku tak nampak apa dia amalan yang kamu buat yang mana kamu itu layak. Bukan layak tuan-tuan tak? Yang kamu sehingga digelarkan oleh Rasulullah Ahlul Jannah. Gitu tak. Dia kata apakah amalan kamu? Aku tak ada amalan apa-apa yang istimewa, kata dia. Tak. Kalau nak bandingkan ibadah aku dengan ibadah kamu lagi hebat. Tak. Kali Abdullah bin Amr bin As ni kata tak apa lah. Macam tu dia pun minta izin nak pulang. Tak. Dalam dia nak perjalanan melangkah pulang tu, dipanggil balik kawan tadi. Kejap. Macam ni dia kata. Dia panggil balik, dia kata baru aku ingat. Ada satu amalan yang aku buat tuan-tuan. Tu pasal kita ni, biarlah kita ni kadang-kadang tuan-tuan, saya puji pada mana-mana surah, mana-mana masjid. Dia kadang-kadang tak reti-reti. Ada satu tempat 38 kuliah tuan-tuan. Sampaikan 38 kuliah. Saya kata apa? Dahsyat sungguh dah. Dahsyat tuan-tuan, 38 kuliah. Ustaz-ustaz ngajar tu 38 kitab ada tuan-tuan. Tak pening kepala tuan-tuan. Kejap. Tu yang tuan-tuan tak buat kitab tu tak? Tak ada, bukan kat sini tak? Dia sampai dah, ya Allah, pening kepala dah. Pening kepala tuan-tuan tak? Tuan-tuan, kita tengok, bila mana kita lihat, tak ada bukanlah, kitab tebal-tebal, kadang-kadang, dia tidak, seolah-olah ilmu tu tak ada manfaat. Dengar, gitu dah habis. Tu pasal tuan-tuan, biar kita, sedikit je, ilmunya, janganlah sikit sangat. Tak apa, sikit je dah lah. Tak. Biar kita tu
amalan yang sedikit itulah yang mana kita itu beroleh rahmat daripada Allah. Keridaan Allah tuan-tuan. Sikit je tak apa, tapi istiqamah itu yang karomahnya. Kita karomah lain. Tak, karomah kita boleh jalan atas air, itu karomah. Tak, bila boleh tengok betul aku tengok dekat Mekah. Tak, dia ada kat sini. Ni kat Malaysia ni. Tak, aku jumpa kat Mekah. Pula dah tuan-tuan. Aduh boleh terbang-terbang pula. Enggak payah tuan-tuan. Tak. Kita suka gitu tuan-tuan. Tak. Tu tak apalah tuan-tuan. Yang mana kita nak, yang mana karomahnya yang Allah Taala berikan, kita ada kekuatan untuk istiqamah. Yang mana kawan ni tadi, dia ingat sebelum dia kata dia ni sebelum dia tidur tuan-tuan. Tengok tuan-tuan. Sebelum dia tidur, dia kena rokok sebatang dulu. Tuan-tuan percaya tak percaya ni? Anggap sudah. Tak. Bukan tuan-tuan tak. Dia dah dia bukan rokok sebatang pula. Pula balik malam ni, minta maaf. Tak, abang nak kena rokok sebatang dulu. Ni nak kena buat istiqamah ni. Tuan-tuan, nampak dia malaikat dah sepak mampu tuan-tuan tak? Yang mana kita tengok dia buat apa dia? Dia mengampunkan dosa-dosa orang-orang yang ada hasad dengki dengan dia. Habis. Dia habis gitu je. Tak, ada orang ada hasad dengki dengan dia, ada dosa dengan dia. Dia ampunkan semua. Ampunkan semua. Dia tak nak ada satu pun dosa yang orang ada sangkut dengan dia, tak nak. Dan dia tu tuan-tuan tak, dia berhati-hati tuan-tuan. Orangnya berhati-hati tuan-tuan. Dalam dia nak bercakap semua berhati-hati. Sehingga kan tuan-tuan dia tak nak ada rasa dosa pada orang lain. Dan dia memohon kemaafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon keampunan daripada Allah. Tak, kemudian dia memohon Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa mereka ni semua. Allahu Akbar tuan-tuan. Pasal apa? Dia kata apa? Dia nak bila bangun pada pagi besoknya, dia tidak ada satu dosa pun, ikatan dosa dengan kaum muslimin. Dan kalau seandainya dia dipanggil oleh Allah, dia tak nak hati dia di dalam keadaan kotor kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, sikit je amalan dia. Tak perlu guna apa-apa tuan-tuan. Sebelum kita ni meletakkan kepala kita ke bantal, ampunkan dosa-dosa tuan-tuan. Tu dia tuan-tuan. Sekarang ni saya tengok tuan-tuan, banyak perbalahan, kemudian ideologi, semua tuan-tuan, dia menyekat kesatuan ummah. Saya nak tengok pasal apa? Dia antaranya adalah dia antara satu rangkaian yang mana pemahaman. Tu masalah juga. Orang kita tuan-tuan, dia tak boleh tengok satu pemahaman yang luar biasa. Bila ada pemahaman yang luar biasa, dia akan digila. Tuan-tuan semacam tengok saya ni. Tak. Betul tuan-tuan, ekstremis ataupun Wahabi. Settle tuan-tuan tak. Dia tu buat macam tu. Saya kena tuan-tuan. Saya pun pening kepala. Ya Allah, aku kena Wahabi juga punya. Tak. Pasal apa? Saya cakap kat mereka ni tuan-tuan tak, makan. Pasal makan je. Pasal makan pun ada kait dengan Wahabi ke? Pening kepala tuan-tuan kita. Tak. Saya cakap makan tuan-tuan tak. Pasal makan bila mana Rasulullah SAW kata apa? Jangan kamu sandarkan belakang kamu. Makan jangan menyandar. Tidur boleh nyandar. Ni makan jangan nyandar. Bila makan dalam keadaan bersandar, kita akan jadi orang yang kuat makan. Pasal apa? Kita dalam keadaan selesa tuan-tuan. Tu pasal jangan di dalam keadaan menyandar duduk. Mana ada orang nyandar? Ada orang nyandar makan. Pelik tuan-tuan kat sini. Tak makan kot hari ni. Ya, baik tuan-tuan tak? Malam ni malam pula, biasa malam kan. Tengah hari ni, dalam masa 20 minit ni, saya akan kejar masa tuan-tuan tak? Kita akan tengok bagaimana yang dikatakan. Tuan-tuan, kita ni nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dalam demikian kita nak mencari-cari cinta Allah Subhanahu Wa Taala. 10 perkara meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama tuan-tuan. Tuan-tuan saya tahu dah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh ingat. Kejap lagi saya test. Insya-Allah. Qiraatil Quran bitadabbur. Qiraatil Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan mentadabbur. Yang kedua, at-taqarrub ila Allah bin nawafil. Mendekatkan diri dengan Allah dengan perkara-perkara sunat. Tuan-tuan, perkara sunat ni jangan buat main tuan-tuan. Jangan. Himpunan solat-solat sunat tu jangan kita tinggalkan. Yang ketiga, dawamu zikri. Yang mana berterusan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 3 cukup tuan-tuan, tak boleh lama dah. Yang satu pun saya agak kupah dia lama dah. Pertama yang kita tengok adalah
Antaranya ialah qiraatil Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan mentadabbur. Tu pasal tuan-tuan tak? Kita ni, kita kena ada satu ingat. Kita sebagai, tuan-tuan sebagai imam. Tuan-tuan jangan ingat tuan-tuan bukan sebagai imam. Yo, tuan-tuan sebagai imam. Bila baca kepada anak-anak, bila mana tuan-tuan solat, tuan-tuan bagi tahu mereka. Solat malam ni kita baca surah apa? Saya bagi tahu tuan-tuan. Tak, saya tengok dalam ni semua hafizah. Hafiz dan hafizah. Tak, bagi tahu anak-anak. Ataupun para imam, tuan-tuan tak? Kita sebagai pengerusi surau. Tak? Pengerusi surau. Hari ni tak? Pengerusi surau. Siapa yang ni? Tuan Haji dia. Allahu Akbar. Tak? Yang kat sana tak kan? Dekat surau Cempaka. Masih lagi pengerusi tak? Masih lagi pengerusi. Tuan-tuan tak? Kita lihat tuan-tuan tak? Kita bila ada satu delegasi yang mana kita ada surau ataupun kita menjadi orang-orang yang menguruskan imam-imam, para imam-imam hafiz tuan-tuan, kata pada mereka minta tolong. Setiap minggu mana-mana surah yang nak dibaca bagi tahu. Kecuali surah-surah juz amma, tak ada masalah. Kalau macam kita nak baca surah apa dia? Surah Al-Qiyamah ataupun surah apa Al-Mulk ataupun surah, bagi tahu tuan-tuan. Pasal apa tuan-tuan? Bila balik jemaah boleh tengok apa yang dibaca. Boleh tengok tuan-tuan. Kemudian bila mana imam itu mengulangi bacaan, tuan-tuan di dalam solat, tuan-tuan boleh tadabburkan ayat-ayat tersebut. Tak dengar dah tahu dah. Ya Allah, tuan-tuan tak. Kita boleh menghayati ni tak. Ya Allah, tak. Sampai orang sebelah kata, ya Allah, dia ni menangis rupanya. Nangis tuan-tuan. Habis dah nangis dah ni. Sampai tuan-tuan macam Saidina Umar. Tak, Saidina Umar tuan-tuan bila solat tuan-tuan dia baca surah, kemudian dia akan menangis sampai basah janggut dia. Tak? Ni baca juga nangis dah tuan-tuan, nangis sampai dia habis. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam pada sahabat tadi. Ya Allah, syabas ya Syekh. Macam mana entah boleh semayang sampai nangis-nangis? Ana semayang tadi Syekh, nangis pasal imam baca lama sangatlah. Gitu pula dia dah. Tuan-tuan tak. Pasal apa? Tak faham. Tak faham masalah tuan-tuan tak? Kita kena ada satu i'tikad, kita nak memahami ayat-ayat Al-Quran. Antara salah satunya adalah jalan macam inilah. Imam bagi tahu apa dia nak baca ayat berapa tu tak apalah. Kita baca surah je. Kata kepada mereka surah apa, kemudian mereka boleh balik. Bila balik dia tengok balik. Bila mana imam itu membaca ayat tu balik, tuan-tuan dah faham dah. Allahu Akbar. Berkenaan dengan ayat demikian dan demikian. Tak, senang sikit tuan-tuan tak? Itu antara salah satunya lah. Tak. Yang ni kita nak ambil, yang pertama adalah membaca dan mentadabbur Al-Quran. Pertama, kita naklah membaca Al-Quran itu. Kena ingat, membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Nah, di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma taqarrabal ibadu ila Allah bimithli ma kharaja minhu qala Abu Nadri ya'ni Al-Quran." Nah, dan tidak ada sesuatu yang boleh mendekatkan kita dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada dah sesuatu yang boleh mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dak seumpama benda yang keluar daripadanya. Dak daripadanya siapa? Nya tu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dak apa dia? Yakni Al-Quran. Tak ada dah tuan-tuan dak. Tak ada benda yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Tu pasal tuan-tuan dak. Kita nak dekat kepada Allah mengikut jalur-jalur daripada sunnah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Imran tuan-tuan biasa dengar dah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata dah, ikutilah aku. Katalah Muhammad, ikutlah aku, kata dia. Dak fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dak maknanya tuan-tuan dak, kita nak dekat diri kita kepada Allah, maka kita kena ikut sunnah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dak itu dia. Yang pertama adalah membaca Al-Quran itu kita anggap ianya menjadi ibadah. Yang kedua, membaca Al-Quran itu adalah antara zikir yang paling afdal. Membaca Al-Quran itu adalah zikir yang paling afdal. Macam kita bagi tahu dulu tak, Al-Quran ada berapa baris? Al-Quran ada berapa baris? Tak apa, saya tanya, saya jawab. 15. Senang cerita dah tuan-tuan tak? Kita buat tuan-tuan istiqamah 200 hari, tuan-tuan dapat 20 juzuk. Tak payah tu Ramadan nak habiskan. Tak, kita boleh sambung. Ni tak. Nak Ramadan nak sampai dah ni tak?
Dia tanya bila masuk Ramadan je, kita tahun lepas kita Ramadan tu kita habis juzuk berapa dah, kita sama tahun ni dah. Sepak mampu tuan-tuan orang gini. Ni agak gitu je tuan-tuan tak. Cubalah tuan-tuan. Tak. Pentingkan amal ibadah. Tak. Baik, membaca Al-Quran adalah antara zikir yang paling afdal. Ada. Yang ketiga, galakan membaca dan mentadabbur Al-Quran itu datangnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmatu wa khaffathum al-malaikatu wa zakarahum Allahu fi man 'indahu wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusra' bihi nasabuh. Dia kata apa? Tidak ada sesuatu kaum yang berkumpul di mana-mana rumah Allah Subhanahu wa taala membaca kitab Allah dan melakukan tadarus sesama mereka. Melainkan akan turun kepada mereka itu ketenangan, sakinah. Ketenangan. Rahmat akan melingkungi mereka dan para malaikat akan mengerumuni mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang mereka di kalangan orang-orang yang berada di sisi-sisinya. Yang berada di sini Allah Taala akan sebut nama-nama kita. Kemudian sesiapa yang tidak dapat dibantu oleh amalannya, tidak mungkin keturunannya dapat membantunya, tuan-tuan. Amalan kita, tuan-tuan, yang akan menyambut kita di akhirat kelak. Daripada Sahih Muslim. Baik, itu yang keberapa dah? Yang ketiga dah. Yang ketiga. Yang keempat, membaca Al-Quran itu adalah bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita tengok Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bukan hadis, dia ni kata-kata daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sesiapa ingin tahu apakah dirinya benar-benar kasih kepada Allah ataupun tidak, bentangkan kepadanya Al-Quran. Bentangkanlah kepadanya Al-Quran. Sekiranya dia kasih kepada Al-Quran, maknanya dia kasih kepada Allah, kerana Al-Quran itu adalah kalamullah. Letak dia, tuan-tuan, Al-Quran. Tuan-tuan tengok. Tapi tuan-tuan jangan buat masa kerja pula tau. Letak Al-Quran, tuan-tuan, memang tak layan tau. Kita letak Al-Quran depan kawan kita. Bukan kawan kita lah, pada orang-orang Muslim lah. Tengok sama ada dia baca ataupun tidak. Diri kita pun cukup dah. Letak je Al-Quran depan ni, tengok yang mana kuat. Yang ni ke paper. Ada orang paper, tuan-tuan tak? Paper dia ambil paper dulu, dia baca. Al-Quran letak tepi, tuan-tuan. Al-Manquq wal Hayyun. Sungguhlah, tuan-tuan baca paper ni, baca Al-Quran ni, tuan-tuan dapat pahala, tuan-tuan. Dengar dapat pahala. Tengok dapat pahala. Mushaf, tengok mushaf, dapat pahala, tuan-tuan Tapi orang kita, dia nak tengok juga, tuan-tuan. Dia nak tengok juga. Dia nak ambil amalan yang paling senang mendapatkan pahala. Tengok je lah. Mak, buat apa mak? Tengok Al-Quran jap. Tengok je, tuan-tuan. Allah Akbar, nampak ni malaikat, tuan-tuan, kecil je, tuan-tuan Baik, itu yang keberapa dah? Yang keempat. Yang kelima, diberikan adab-adab membaca Al-Quran. Ada 12. Saya ambil sekaligus je, tuan-tuan Yang pertama adalah meletakkan matlamat daripada membaca, memahami dan menghafal Al-Quran adalah mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak bertujuan untuk mendapatkan manfaat duniawi dan upah di atas bacaan Al-Quran. Di atas bacaan Al-Quran. Sekarang ni ada juga orang buat gitu, tuan-tuan Ada, tuan-tuan yang itu yang kedua. Yang ketiga, membaca Al-Quran dalam keadaan suci ataupun mempunyai wuduk. Namun jika seseorang membaca Al-Quran dalam keadaan berhadas, hukumnya adalah ulama meletakkan harus. Dia meletakkan harus menurut pandangan ataupun ijma' umat Islam. Menurut ijma' umat Islam, orang-orang Islam lah. Kata Al-Juwayni pula, dia kata apa? Bila mana orang itu membaca Al-Quran tanpa berwuduk, dia sebenarnya telah meninggalkan sesuatu yang lebih afdal, iaitu membaca Al-Quran dengan berwuduk. Tuan-tuan maknanya, tuan-tuan, kita baca Al-Quran biarlah berwuduk, supaya kita dapat dua manfaat. Kita baca Al-Quran di dalam berwuduk itu peroleh pahala yang berlipat kali ganda. InsyaAllah, mudah-mudahan. Itu pasal, tuan-tuan
kita ni tuan-tuan, ada orang dia kata apa? Yelah, dalam sekarang ni ada mini pad, iPad, Jupad, tak apa-apalah pad. Semua ada tak dalam dia Al-Quran, tuan-tuan tak? Kadang-kadang sebagai suatu inisiatif, tuan-tuan tak payahlah, memang dia tak, kita ni tak disuruh untuk berwuduk. Dah pegang macam tu, mana ada, pasal dia bukan mushaf Al-Quran. Tak, maknanya tuan-tuan nak berwuduk jugalah. Tak, berwuduk jugalah. Kita nak baca kalamullah. Tak, baik, insya-Allah. Baik, yang kelima, yang keempat, memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan yang direjam. Baca Al-Quran, tuan-tuan, kita kena minta hindar daripada syaitan yang direjam. Kena, tuan-tuan tak? Syaitan bukanlah makhluk yang cepat berputus asa tak? Dia bukan jenis yang putus asa. Dia akan cuba. Dia tengok kita, tuan-tuan tak? Kita Al-Quran sebelah, paper sebelah, kita ambil Al-Quran. Padahal dia dah tanya, baca paper lagi bagus, bukan faham sangat baca Al-Quran. Tak, dia baca juga Al-Quran. Tak, dia tak ngalah, tuan-tuan. Baca Al-Quran, biar dekat masjid lagi elok, betul. Dia kata betul juga baca kat masjid. Tak, bila pergi kat masjid, dia kata baca Al-Quran, biar ada ramai orang sikit, dia boleh tegur kamu. Oh, betul juga ni. Tak, kena orang tegur, takut aku silap. Tak, dia pun pergi tengok ada orang, dia pun baca Quran. Syekh, baca Al-Quran tu suara biar nyaring. Dia pun baca dengan nyaring. Syekh, biar bila nyaring, lagu-lagukan sedikit. Dia pun lagukan sedikit. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wajan. Dia pun lagu-lagu lah, tuan-tuan. Lagu dah, tuan-tuan. Kita dah baca ni, dia jack pula kawan sebelah. Syaitan tadi, dia cakap, Syekh, bagi tahu suara dia sedap. Dia pun jack, tengok, Syekh, entah punya suara boleh tahan rupanya dah. Pandai juga baca Quran. Dah tu suara sedap pula. Tuan-tuan, kita pula rasa, betul juga serak juga aku. Settle, tuan-tuan. Kan kena dah berangkat setan, tuan-tuan. Setan tak pernah putus asa, tuan-tuan. Jadinya kita baca Quran, minta perlindungan daripada Allah, daripada syaitan yang direjam. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, memilih tempat yang bersih dan suci. Dan tempat yang paling bersih dan suci adalah masjid. Tuan-tuan, ulama' menyatakan kita ada dua manfaat bila mana membaca Al-Quran di dalam masjid. Bila mana kita itu dapat pahala membaca Al-Quran dan juga dapat pahala beriktikaf. Dapat dua, tuan-tuan tak? Maknanya, tuan-tuan, itulah tempat yang paling baik dan suci. Tapi, tuan-tuan tak, jangan kita pula hindari pula rumah kita daripada baca Al-Quran. La taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Naklah kita ni baca Al-Quran, tuan-tuan tak? Supaya rumah kita itu tidak sunyi daripada Al-Quran. Kena, tuan-tuan, buat halaqah sama-sama dengan anak-anak dan bini-bini. Tak? Sekarang dia tak main dah bini, kena main bini-bini tak? Pasal semua ya ada kahwin dua sini. Macam tak nak je. Tak? Tuan-tuan tak? Kita bila ada dalam halaqah-halaqah, tak? Kita sama dengan orang rumah kita baca Al-Quran, tuan-tuan. Bertadarus sama-sama mereka. Allah Ta'ala akan campakkan kerahmatan, keredaan. Benda yang tak cukup jadi cukup. Benda yang sempit jadi lapang, tuan-tuan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Tak? Itu dia. Tak? Memilih tempat yang bersih dan suci. Dah 10 minit lagi 5 minit. Jam ni betul ke? Betul. Allahu Akbar. Yang keenam, membersihkan mulut terlebih dahulu dan memakai bau-bauan. Tuan-tuan, nak baca Al-Quran, membersihkan mulut-mulut. Membersihkan mulut, memakai bau-bauan. Kalau tengok satu lagi ulama' dia kata apa? Pakai pakaian yang terbaik. Ini tak, dia baca Al-Quran pakai baju pakoda juga. Ada satu tu saya tengok, tuan-tuan, dia baca Al-Quran jenis orang sembahyang dulu, dia pakai kain pelekat je. Tutup pusat dah sembahyang, tuan-tuan. Nampak mereka ada sepak macam ni, tuan-tuan. Tak, kita tak, tuan-tuan. Kita nak baca Al-Quran, biar kita itu beradab. Tak, pakai pakaian yang baik-baik. Tengok Imam Ahmad bila nak ajar hadis, tuan-tuan, pada anak murid dia akan mengenakan pakaian yang terbaik dan dia memakai bau-bauan. Dia bersugi, tuan-tuan. Ni cara yang baik. Tak, begitu juga dengan Al-Quran. Tak, orang perempuan pun sama juga. Dah, ambil pakaian yang terbaik nak baca Al-Quran. Ataupun telekong lah kalau tak boleh. Ini dak, dia pakai juga baju kelawar tu. Itulah dia. Masak pakai tu juga.
Dia basuh pakai itu juga, tidur pakai itu juga, nak baca Quran pun pakai itu juga. Allah tuan-tuan, itulah satu-satunya baju kelawar yang dia ada. Ada. Allahu Akbar. Dah. Kemudian yang ketujuh, membaca Al-Quran dengan khusyuk, tadabbur dan rendah diri. Ada. Membaca Al-Quran dengan khusyuk. Pasal tu, baca Al-Quran, dia kena baca dengan suara. Dia tak ada baca senyap. Tak ada tuan, tak ada. Orang kata gila tuan-tuan. Oh gila adik tu baca Quran senyap, tak bunyi pun. Tak. Itu masalah tuan-tuan tak. Tetapi kalau baca paper dia lain. Cuba tuan-tuan baca kuat-kuat. Orang cakap dia ni gila katnya baca paper kuat-kuat. Dia ingat berita apa? Tak. Baca tuan-tuan tak. Orang baca paper senyap, tapi baca Al-Quran kena nyaring. Suara kena ada tuan-tuan tak. Pasal nak dengar tuan-tuan ni telinga, makhraj dia betul ke tak. Dengan tu pasal dia ada roh sikit tuan-tuan bila baca dengan sebutan yang kemudian dia ada lahjah Arab pula. Bagus dah. Baik. Kemudian yang ke-8, menjauhi daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menjatuhkan nilai kehormatan Al-Quran. Apa dia? Bila tengah-tengah baca, pada ketika itu dia boleh borak-borak lagi pula. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Betul ke dalam paper tadi macam tu? Tuan-tuan, tolong jangan buat demikian tak. Kadang-kadang dia tak bagi tu. Orang yang baca Al-Quran dia tak borak-borak, yang orang sebelah yang dengar pula borak-borak. Tuan-tuan, boleh menjatuhkan nilai kehormatan Al-Quran. Tolong tuan-tuan nak, bila mana dalam halaqah membaca Al-Quran, dengar dan teliti akan maksud-maksudnya. Itu baik. Baik. Kemudian yang ke-9, menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran. Itu pun kalau boleh lah. Tak? Itu kalau orang perorangan. Kalau kita berkumpulan tak payahlah. Tak? Yang ke-10, membaca Al-Quran dengan penuh kesungguhan, iaitu membaca dengan sepenuh hati, menjaga lafaz zahir dan memerhatikan maknanya. Kalau tuan-tuan ada Al-Quran, Miracle Al-Quran, ada Miracle Al-Quran tuan-tuan tak? Kalau macam tu tuan-tuan baca dalam Miracle Al-Quran tu, dia siap ada perkataan demi perkataan. Tu bagus tuan-tuan tak? Tuan-tuan kat situ tuan-tuan boleh belajar bahasa Al-Quran, insya-Allah, mudah-mudahan. Tak, siapa yang nak beli boleh beritahu saya. Tak, pasal apa? Kami memang ada potong harga lah tuan-tuan. Tak? Bukan nak promote kan? Tak ada. Tak silap saya dia 100.5. Kalau dengan kami dia dapat 100.5. Itulah kami. Kalau saya punya guru dia kata yang Miracle of Al-Quran dia jual 1.5. Dia tak ambil apa-apa pun. Tak. Baik. Yang ke-11, melakukan sujud tilawah apabila bertembung dengan ayat-ayat sajadah, kerana ia menjadi amalan sunnah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-12, menunjukkan sifat tawaduk ketika duduk untuk membaca Al-Quran dan mendengar daripada orang lain. Bila orang baca Al-Quran tuan-tuan, pergi kepada dia, dengar tuan-tuan, dengar sekejap tuan-tuan tak? Pasal apa? Pada ketika itu rahmat Allah bersama-sama dengan dia, dan kemudian malaikat bersama-sama dengan dia tuan-tuan tak? Pada ketika itu kalau kita sama-sama dia dengar dia baca tuan-tuan, apalah salahnya, dan kita mendapat kebaikan daripadanya, insya-Allah, mudah-mudahan. Itu yang ke-12 tuan-tuan tak? Baik, kita sambung yang ke-6. Semacam je tuan-tuan tak? Mencari peluang membaca Al-Quran tuan-tuan tak? Dah hampir lagi 2 minit tuan-tuan masa untuk saya. Allah. Baik. Yang ke-6 dah. Yang ke-6, mencari peluang untuk membaca Al-Quran. Kena cari tuan-tuan, mencari peluang. Kita tuan-tuan tak, Ustaz, saya ke apa Ustaz? Tapi tak ada masa Ustaz. Saya balik tidur, balik rumah pagi, keluar balik malam, keluar pagi. Tak, sampai rumah semua tidur. Saya sembahyang syak terus tidur tuan-tuan. Tolong tuan-tuan, baca tuan-tuan. Al-Quran akan dia dekat akhirat kelak, dia kata ni Syekh ni dia tak baca aku langsung ni. Tak. Dia akan minta hak dia dekat Allah Ta'ala tuan-tuan. Al-Quran akan minta hak dia. Tak, pasal apa kita tak baca dia tuan-tuan? Kena ingat. Tak, maknanya tuan-tuan tak, satu hari satu muka pun cukup lah.
Tuan-tuan, lama sangat ke? Satu hari satu muka. Tak lama pun. 2 minit setengah tuan-tuan. 2 minit setengah apalah kiranya. Tak, daripada 1440 minit yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Ambil 2 minit setengah. Tak. Kalau dia kata dia paling sibuk tuan-tuan, Rasulullah SAW adalah orang yang paling sibuk dalam dunia. Semua ada pada Rasulullah. Tetapi Rasulullah ada masa untuk membaca Al-Quran dan juga membuat qiyamul lail. Apatah lagi kita tuan-tuan tak? Maknanya kita bukanlah sesibuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah, baik. Itu yang ke-6. Yang ke-7 kita bagi betul tuan-tuan tak? Masa-masa yang baik untuk membaca Al-Quran. Jadi masa-masa yang baik untuk membaca Al-Quran. Yang pertama, waktu subuh dan asar. Tak, waktu subuh. Ni 2 tepi tebing siang. Ni namanya tebing siang. Tak, subuh dan asar ni. Dalam satu hadis daripada Al-Bukhari merusi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr thumma ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusallun. Kata apa? Bersilih gantilah di kalangan kamu malaikat yang mencatat amalan pada malam hari dan malaikat yang mencatat amalan pada siang hari. Nah, mereka berkumpul pada waktu solat subuh dan asar, dan kemudian malaikat-malaikat yang tidur di kalangan kamu pada malam hari naik ke langit, lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, sedangkan Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ada, bagaimana kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Tak, tanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada para malaikat, sedangkan Allah Ta'ala maha mengetahui. Mereka pun berkata, kami meninggalkan mereka dalam keadaan mereka menunaikan solat, dan kami datang kepada mereka dalam keadaan mereka menunaikan solat. Tuan-tuan, ni dia. Waktu dia bila? Waktu ketika azan, tuan-tuan. Kena ingat azan, bukan penghujung asar. Tak, bukan. Dia bila mana asar, azan asar. Tuan-tuan, tu pasal pada ketika itu kita ni tuan-tuan, ada satu masjid, dia bila habis solat tuan-tuan, dia akan membaca Al-Quran. Imam akan baca satu muka. Tak, kelas tuan-tuan. Tak, tu tuan-tuan, tak, keberkatan yang Allah Ta'ala berikan. Saya teringat ada satu company yang dia buat, company yang ada tuan-tuan ni lah tuan-tuan, yang ada staff tuan-tuan daripada ExxonMobil ni, dia berpindah pada tempat lain. Saya jumpa dia. Tak, dia kata apa? Setiap waktu mereka itu akan mengajarkan salat berjemaah. Maka tuan-tuan, tak, company itu tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan keberkatan. Tak, yang mana mereka habis tuan-tuan, setiap waktu tuan-tuan mereka dirikan salat secara berjemaah. Kalau tak dapat banyak pun, sikit pun jadi tuan-tuan, tak. Maka bila mana tuan-tuan buat, akan dapat tempias kepada sahabat-sahabat yang lain, insya-Allah, mudah-mudahan. Tak, baik, itu yang pertama. Yang kedua, membaca Al-Quran ketika jiwa dan hati sedang bersemangat. Tuan-tuan, kita tergerak satu ketika, nak baca Quran lah, tuan-tuan, kena baca pada ketika tu juga. Jangan tangguhkan. Pasal apa? Pada ketika itu hidayah sedang datang kepada tuan-tuan. Jangan tangguh kejap lagi. Kejap lagi habis tuan-tuan. Syaitan habis dia bagi kita lupa je benda tu. Tak? Kita ada semangat, pada ketika itu bacalah Al-Quran. Yang ketiga, membaca Al-Quran pada waktu malam dan separuh malam yang akhir. Tuan-tuan, perasan tak perasan tuan-tuan, tak? Kita ni Allah Ta'ala berikan kita ini suatu rahmat Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok subuh masuk waktu bila? 6.10 6.10 tuan-tuan. Sebenarnya pukul 6 tu kita boleh mendirikan solat malam lagi. Tuan-tuan, ada orang dia kata, apa lambat benar lah subuh masuk, aku nak pergi kerja ni. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kita, tuan-tuan, dilewatkan waktu tu, dia bagi rahmat, hikmah di dalamnya. Tak, yang mana kita boleh mendirikan solat malam witir 1 rakaat, kelas. Nak pun lagi tuan-tuan. Tak, kita buat ataupun baca Al-Quran sekejap, kita seolah-olah menghidupkan malam lah juga. Allah, tuan-tuan, tak? Itu yang mana kita tengok hikmah Allah Ta'ala itu melambatkan waktu solat. Tak, baik. Membaca Al-Quran pada waktu malam dan separuh malam yang akhir. Yang keempat, membaca Al-Quran pada hari Jumaat, Isnin dan Khamis. Pasal apa Isnin dan Khamis?
dia meletakkan kerana di situ adalah bila mana kita itu berpuasa Isnin dan Khamis. Yang mana kita ni bila membaca Al-Quran di dalam keadaan kita berpuasa, maka pada ketika itu amalan itu menjadi lipat kali ganda. Dan kemudian pada hari Jumaat adalah kerana ianya adalah Sayyidul Ayyam. Bila mana datangnya Jumaat, tuan-tuan, semua perkara itu akan lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Begitu juga apa juga amalan. Apa dia? Selawat. Selawat menjadi keutamaan. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Zadul Ma'ad, tuan-tuan, dia kata apa? Di dalamnya terkandung, tuan-tuan, hikmah, bermacam-macam hikmah bila mana kita bersalawat pada hari Jumaat, kerana keutamaannya lebih daripada hari-hari biasa. Tuan-tuan, kita kalau ikut turutan berkenaan dengan fardu Jumaat juga, kita tengok lebihnya pada hari Jumaat. Tuan-tuan, itu tak dapat saya nak uraikan, insya-Allah, tuan-tuan. Tak. Jadi yang terakhirnya adalah membaca Al-Quran pada hari Jumaat, Isnin dan Khamis. Maka tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita dapat, dia kita betik tadi 10 sebenarnya. Tak sampai, tuan-tuan. Baru satu yang kita syarahkan, insya-Allah lah, tuan-tuan. Yang mana kalau kita ada masa, kita ada apa kesempatan, kita akan berjumpa lagi lah. Kita ambil yang 9 lagi. 9. Satu tu, tuan-tuan, kita boleh huraikan dalam 1 jam, tuan-tuan, sebenarnya. Tak? Jadi masa tak ada. Tak? Kalau tuan-tuan nak, boleh. Sekarang ni kita habis pukul 6. Tak? Insya-Allah. Tak? InsyaAllah. Jadi yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah itu datang daripada diri saya, tuan-tuan. Biarlah ilmu kita sikit, tapi sampai menyampaikanlah, tuan-tuan. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang tuan-tuan sampaikan kepada kawan-kawan yang lain, tuan-tuan mendapat imbuhan di akhirat kelak. Mudah-mudahan. Wallahu ta'ala alam. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu datang daripada diri saya, tuan-tuan. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih kerana perhatian. InsyaAllah kita akan berjumpa di dalam lain-lain undangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah.